Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Fadila binti Abdul Kadir, pelajar sarjana Sains Kaunseling. Jadi hari ini saya akan kongsikan satu kajian eksperimen yang diberi nama The Stanford Prison Experiment. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut tentang kajian eksperimen ini, mari kita berkenalan dengan tokoh yang terlibat di dalam kajian Stanford ini. Philip George Zimbardo lahir 23 Mac 1933, merupakan seorang psikologi Amerika dan emeritus profesor di University Stanford. Dan beliau menjadi terkenal kerana eksperimen inilah. Dan beliau juga telah mengarang pelbagai jenis buku dan teks psikologi pengantar untuk pelajar kolej dan karya terkenal lainnya termasuk The Lucifer Effect, The Time Paradox dan The Time Cure. Beliau juga merupakan pengasas dan presiden projek Imajinasi Pahlawan. Pada tahun 1971, Philip Zimbardo dan rakan-rakannya berangkat untuk membuat eksperimen yang melihat kesan menjadi tahanan atau penjaga eksperimen, dikenali sebagai eksperimen penjara Stanford, dan kajian ini telah menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah psikologi. Sekarang ni saya akan terangkan macam mana kaedah eksperimen Stanford ini. Untuk kaedah eksperimen ini, peserta lelaki direkrut dan diberitahu bahawa mereka akan mengambil dalam simulasi penjara 2 minggu. Pasukan tersebut memilih 24 pemohon yang hasil ujiannya meramalkan mereka akan menjadi yang paling stabil dan sihat secara psikologinya. Eksperimen ini dilakukan di bahagian 35 kaki di ruangan bawah tanah Jordan Hall, bangunan psikologi Stanford. Penjara itu mempunyai 2 tembok buatan, satu di pintu masuk dan satu di dinding sel. Setiap sel hanya berisi tempat tidur untuk tahanan. Banduan dikurung 24 jam. Sebaliknya, pegawai tinggal di lingkungan yang sangat berbeza, terpisah dari tahanan. Jadi mereka diberi tempat berehat dan bersantai dan juga keselesaan lain. 12 orang ditugaskan sebagai tahanan, sementara 12 yang lain ditugaskan sebagai penjaga. Dan Zimbardo sendiri mengambil peranan sebagai pengawas dan sarjana pembantunya mengambil peranan sebagai warden. Jadi para penyelidik mengadakan sesi orientasi dulu kepada penjaga sehari sebelum percubaan dilakukan, di mana para pengawal diarahkan untuk tidak membahayakan tahanan secara fizikal ataupun menahan makanan atau minuman, tetapi boleh menimbulkan rasa bosan, rasa takut dalam tahanan, bahawa kehidupan mereka dikendalikan sepenuhnya. Macam itulah. Secara umum, apa yang menyebabkan ini adalah rasa tidak berdaya. Maksudnya dalam situasi lain, pengawal mempunyai semua kekuatan tetapi tahanan mereka tidak memilikinya. Penyelidik menyediakan kayu pengawal tongkat untuk menetapkan status mereka. Pakaian yang serupa dengan penjaga penjara yang sebenarnya, baju kaki dan seluar dari orang tempatan kedai lebihan tentera dan cermin mata hitam bercermin untuk mengelakkan hubungan mata. Dan tahanan juga memakai seluar dan topi stokin yang tidak selesa dan juga rantai di sekitar buku lali. Pengawal diarahkan untuk memanggil tahanan dengan nombor sahaja yang diberikan dan dijahit pada setiap pakaian seragam mereka dan bukan dengan nama. Kalau sebelum itu tadi saya dah terangkan siapakah tokoh yang terlibat dalam kajian eksperimen ini dan bagaimana kaedah eksperimen ini dijalankan. So sekarang ini saya akan kongsikan macam mana keputusan setelah kaedah ini dilaksanakan. Untuk keputusan eksperimen ini, setelah hari pertama
yang berlalu dengan lancar. Jadi pada hari kedua, para tahanan di sel 1 menyekat pintu sel mereka dengan katil dan menanggalkan topi stokin mereka. Dan mereka juga enggan keluar ataupun mengikuti arahan pengawal. Pengawal dari pergeseran lain secara sukarela bekerja dengan lebih banyak masa tu untuk menghentikan pemberontakan dan kemudian menyerang para tahanan dengan pemadam api. Pada hari ketiga, seorang tahanan mula bertindak gila seperti yang dijelaskan oleh Zimbaldo sebelum ini, yang bernombor 8612. Dia menjerit. Dia mengutuk, menjadi marah, emosi tidak stabil dan kelihatannya tidak terkawal. Dan beberapa lama sebelum ini, dia yakin bahawasanya tahanan tersebut benar-benar menderita dan mereka harus membebaskannya. Pengawal memaksa para tahanan mengulangi nombor yang diberikan untuk mengukuhkan idea bahawa ini adalah identiti baru mereka. Jadi pengawal segera menggunakan tuduhan tahanan ini untuk mengganggu tahanan dan menggunakan hukuman fizikal seperti latihan berlarutan kerana kesalahan dalam jumlah tahanan. Keadaan kebersihan merosot dengan cepat, diperburukkan lagi dengan pengawal tersebut membenarkan beberapa tahanan membuang air kecil atau air besar di mana sahaja, tetapi di dalam baldi yang diletakkan di dalam sel tahanan penjara mereka tersebut. Sebagai hukuman, pengawal tidak akan membiarkan tahanan mengosongkan baldi sanitasi itu. Jadi tilam dalam tahanan tersebut merupakan barang berharga di penjara. Jadi penjaga akan menghukum tahanan dengan menanggalkan tilam, membiarkan mereka tidur di atas konkrit. Sebilangan tahanan terpaksa berbogel sebagai kaedah penyusutannya. Dan beberapa pengawal pada masa tersebut menjadi semakin kejam ketika eksperimen ini berlanjutan. Dan eksperimen ini melaporkan bahawa kira-kira 1/3 daripada pengawal menunjukkan kecenderungan sadis yang teruklah pada masa tersebut. Okey, pada hari keempat, beberapa pengawal menyatakan mereka mendengar desas-desus bahawa tahanan yang dibebaskan akan kembali bersama rakan-rakannya dan membebaskan tahanan yang tinggal. Tahanan nombor pada masa itu, nombor 416, seorang tahanan yang baru diterima, dia menyatakan kebimbangan mengenai perlakuan terhadap tahanan yang lain. Jadi pengawal bertindak balas dengan lebih banyak penderaan. Jadi masa ketika itu dia enggan makan dan dia mengatakan yang bahawasanya dia mogok lapar. Pengawal mengurungnya ke kurungan bersendirian dan almari yang gelap. Pengawal kemudian mengarahkan tahanan yang lain berulang kali menumbuk pintu sambil menjerit. Pada nombor 416. Jadi pengawal mengatakan bahawa dia akan dibebaskan dari kurungan jika para tahanan melepaskan selimut mereka dan tidur di tilam kosong yang semuanya kecuali seorang je menolak untuk melakukan pada masa itu. Sebilangan besar pengawal kecewa ketika percubaan dihentikan setelah hanya 6 hari disebabkan kebimbangan salah seorang tahanan akan cedera teruk. Jadi eksperimen ini terpaksa ditamatkan. Jadi untuk eksperimen ini kalau ikutkan dia berlangsung selama 2 minggu, tetapi terpaksa ditamatkan selama 6 hari sahaja berikutan kontroversi tersebutlah seperti mana yang saya terangkan sebelum ini. Okey, walaupun kajian eksperimen Stanford ini dia agak kontroversi pada satu ketika dahulu, tetapi kajian eksperimen ini tetap ada sumbangan di dalam bidang psikologi sosial. Okey, jadi saya akan kongsikan apa sumbangan yang telah dilakukan oleh Stanford. Yang pertama, eksperimen penjara Stanford Philip Zimbardo ini tetap menjadi kajian penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana kekuatan situasi dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Yang pertama dalam bidang psikologi ataupun dalam segi buku teks, web dan juga media. Eksperimen penjara Stanford ini telah menjadi salah satu gambaran psikologi yang paling dramatik tentang bagaimana orang baik dapat diubah menjadi pelaku kejahatan
dan orang yang sihat dapat mulai mengalami reaksi patologi yang dapat dikesan oleh kekuatan keadaan. Mesejnya telah disampaikan dalam banyak buku teks, dalam ilmu sosial, dalam kelas kuliah dan di banyak negara, dan juga dalam penyampaian media yang popular. Laman webnya telah mendapat lebih daripada 15 juta paparan halaman online unik. Yang kedua, dari segi pendedahan penyalahgunaan tahanan. Jadi, kajian ini menjadi topik yang menarik setelah laporan mengenai penderaan tahanan Abu Ghraib di Iraq menjadi pengetahuan umum. Jadi, banyak orang termasuk Zimbardo sendiri menyarankan bahawa penyalahgunaan Abu Ghraib ini mungkin merupakan contoh nyata dari hasil yang sama diperhatikan daripada eksperimennya. Pencabulan hak asasi manusia seperti yang berlaku di penjara Abu Ghraib di bawah penguasaan Angkatan Bersenjata Amerika Syarikat pada Perang Iraq 2003 yang terkini mungkin menyokong apa yang berlaku dalam uji kaji pada kehidupan yang sebenar, iaitu tentera diberikan peranan pengawal penjara tanpa sebarang pengalaman, latihan, pengawasan dan mula menyeksa tahanan di sana dengan kejam. Jadi kebanyakan tindakan penghinaan khusus amat serupa dengan apa yang berlaku dalam kajian penjara Stanford menurut Zimbardo. Seterusnya kita tengok apa lagi sumbangan kajian ini kepada bidang psikologi. Seterusnya adalah kajian ini juga digunakan untuk menggambarkan teori ketakserasian kognitif dan kuasa. Ketidakselesaan kognitif dapat membuat orang merasa tidak selesa, terutama jika perbezaan antara kepercayaan dan tingkah laku mereka melibatkan sesuatu yang menjadi inti dari rasa diri mereka. Sebagai contoh, berkelakuan dengan cara yang tidak selaras dengan nilai peribadi mungkin boleh mengakibatkan perasaan yang tidak selesa. Sebagai contoh, bayi yang menangis, seseorang yang menjerit ataupun bunyi penggera. Contoh biasa yang tidak sesuai. Bunyi ini amat menjengkelkan dan mengganggu pendengaran. Jadi rujukan lain yang berguna adalah muzik, di mana dissonance ini merupakan konsep utama. So, Festinger mencarankan agar orang yang mengalami ketidakselesaan ini ketika mereka berpegang kepada kepercayaan bertentangan atau ketika tindakan mereka bertentangan dengan kepercayaan mereka. Jadi sejak itu, dissonance kognitif telah menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dan diteliti dalam psikologi sosial. Orang akan berusaha mengurangkan ketidakselesaan ini untuk menghilangkan rasa tidak selesa. Dan dorongan inilah yang disebut sebagai menyelesaikan ketidakserasian, disebut prinsip konsistensi kognitif. Okey, yang seterusnya, sumbangan yang seterusnya adalah dalam bidang kehakiman, di mana pelajaran dari eksperimen ini telah melampaui kelas. Zimbardo diundang untuk memberi keterangan kepada sebuah jawatan kuasa Kongres yang menyelidiki penyebab rusuhan penjara dan ke sebuah jawatan kuasa kehakiman Senat mengenai jenayah dan penjara yang difokuskan pada penahanan remaja. Jadi ketuanya, Senator Bishbesh, menyiapkan undang-undang untuk penjara persekutuan yang menghendaki remaja yang ditahan dalam pra-perbicaraan ditempatkan secara berasingan dari tahanan dewasa. Hal ini adalah untuk mengelakkan supaya mereka dianiayai berdasarkan penyalahgunaan yang dilaporkan dalam eksperimen penjara Stanford remaja di kemudahan tahanan pra-penjara di penjara Stanford. So, benda ini digunakan secara meluas dalam banyak agensi dalam sistem keadilan jenayah, sivil dan juga ketenteraan, serta di tempat perlindungan bagi wanita yang teraniaya. Jadi secara tak langsung ia juga mendidik penyiasat tentera yang berperanan dalam program Navy Survival mengenai
potensi bahaya menyalahgunakan kuasa terhadap orang lain yang berperanan sebagai pengintip dan juga pengganas. Jadi itu saja yang saya kongsikan tentang sumbangan kajian penjara Stanford ini kepada bidang psikologi sosial. Apa yang saya ingin highlightkan di sini ada 4 sumbangan kajian eksperimen ini, iaitu yang pertama, pendedahan penyalahgunaan tahanan Iraq oleh tentera Amerika. Yang kedua, kajian ini digunakan diambil sebagai kajian teori ketidakserasian kognitif. Yang ketiga, digunakan dalam bidang psikologi, buku teks, dalam web dan juga media. Dan yang keempat adalah dalam bidang undang-undang dan juga kehakiman. Okey, jika tadi saya telah kongsikan berkenaan dengan kajian Stanford Prison ini, bermula daripada awal tentang tokoh yang terlibat, kemudian berkenaan dengan bagaimana kaedah eksperimen ini dijalankan, dan yang seterusnya hasil daripada dapatan eksperimen ini, sumbangan kepada bidang psikologi, dan seterusnya saya masuk kepada perbincangan dan juga kesimpulan. Daripada apa yang saya fahami daripada kajian ini, antara yang saya boleh simpulkan adalah yang pertama, faktor luaran, di mana eksperimen penjara Stanford ini dia memperluas analisis tersebut untuk menunjukkan kesan kekuatan institusi yang mengejutkan terhadap tingkah laku peserta normal dan sihat. Jadi tokoh ini, Philip Zimbardo, merancang kajian yang memisahkan faktor-faktor pelupusan yang biasa di kalangan pegawai pembetulan dan tahanan dari faktor keadaan yang menjadi ciri banyak penjara. Mereka ingin menentukan bagaimana keadaan seperti penjara yang ada pada orang-orang yang tidak terganggu dengan apa yang dibawa ke dalam penjara. Yang kedua adalah peranan sosial. Salah satu penentu sosial utama tingkah laku manusia adalah peranan sosial kita. Corak tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dalam suasana ataupun kumpulan tertentu. Peranan sosial dan tingkah laku kita yang berkaitan boleh berbeza di pelbagaian tetapan. Contohnya, bagaimana tingkah laku ketika kita di sektor pekerjaan kita. Macam mana peranan kita di tempat kerja. Kemungkinan besar tingkah laku kita berbeza. Mungkin bersama keluarga kita lebih santai dan lebih membuat jenaka, tetapi di tempat kerja mungkin kita bercakap lebih profesional, serius dan fokus untuk menyelesaikan kerja. Ini adalah contoh bagaimana peranan sosial kita mempengaruhi dan sering menentukan tingkah laku kita sehingga identiti dan peribadi kita berbeza. Yang ketiga, berkenaan dengan norma sosial. Peranan sosial ditentukan oleh pengetahuan budaya mengenai apa yang diharapkan tingkah laku seseorang dalam peranan tertentu. Jadi dalam perbincangan mengenai peranan sosial, menyatakan bahawa kolej mempunyai norma sosial untuk tingkah laku pelajar dalam peranan pelajar, dan tempat kerja mempunyai norma sosial untuk tingkah laku pekerja. Norma sosial ini ada di mana-mana, termasuk dalam keluarga, di media massa dan juga media sosial. Yang terakhir adalah skrip. Skrip ni adalah pengetahuan seseorang mengenai urutan peristiwa yang diharapkan berlaku dalam suasana tertentu. Contohnya, bagaimana kita bertindak pada hari pertama kita sekolah, kita berjalan ke restoran ataupun menuju ke lift. Skrip ini adalah sumber maklumat penting untuk membimbing tingkah laku dalam situasi tertentu. So, kalau kita bayangkan bagaimana kita berada dalam situasi yang kita tak kenal dan tidak mempunyai skrip gambaran untuk berkelakuan. So, ini mungkin akan membingungkan kita. Jadi dengan kita mengetahui tentang norma sosial dalam budaya, itu lebih baik yang dikenali. Saya rasa itu sahaja untuk topik berkenaan dengan kajian penjara Stanford, The Stanford Prison Experiment untuk kali ini.
Diharapkan segala perkongsian tentang kajian ekspert ini dapat membantu kepada rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.